Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara bahagia, Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam Barisan Jawatankuasa Hulu Balang Penggerak Masjid, Tuan Yang Berhormat Datuk Azman. Dah Datuk belum? Datuk dah, okey. Kan tak salah kan? Kadang dia tak siapkan salutasi ni, kadang merayau cakap ni, merajuk langsung tak panggil lidah. Tu salah tu. Masih banyak tu, sibuk-sibuk datang juga. Seterusnya pemimpin-pemimpin masyarakat di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini berada di dalam taman-taman syurga. Barang siapa Nabi sebut mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Hashtag pergi syurga balik lagi. Itu dia. Pep pergi syurga. Malam ni tak naik banner sebab takut ramai. Tapi dengan tahap tak naik banner dah camnya ramai, kok apalah kan? Kok naik banner saya fikir sampai Pantai Kelebang orang jam malam ni. Jadi okey lah tu. Alhamdulillah. Makna kerinduan kita pada majlis ilmu ni memang masih menebal. Tapi harapan pihak masjid dan semua, termasuk saya, janganlah pilih penceramah. Datanglah kan. Dia semua dapat pahala. Datang majlis ilmu ni semua dapat pahala. Yang dengar mula sampai habis itu biasa. Itu biasa. Tapi kalau dia kejap tengok, kejap lalap, tu hebat. Sebab sambil-sambil dia dengar, dia zikir. Tu sangka baik dah tu. Tapi yang paling hebat sepanjang ceramah dia zikir. Jadi jangan kita sangka buruk. Orang tu kalau terlentok pun mana kuat zikir tu. Macam tu lah kita ambil kan. Jadi kita tak boleh nak tegur tuan-tuan. Sekarang tak boleh nak marah. Sebab ubek ngantuk tidur. Tu je. Tak ada lain tu. Panjangan kalau kita buat kereta kan, kau kunyah lado lah. Kalau dah ngantuk tu ngantuk. Tolan kunyah baik lah. Serobuk kopi tu tak mahu dah. Tetap tidur tu. Jadi saya adalah antara penceramah yang paling sporting, insya-Allah. Saya tak kecil hati kalau ada sesiapa nak tidurlah. Nak pula pakai mask kan. Memang tak perasan agak-agak nak tidur tu tarik sampai ke mata tu, biar tak nampak. Kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, malam ni tajuk kita adalah tentang silaturahim. Borek silaturahim ni. Bila cerita pasal silaturahim, semua orang sebut eratkan silaturahim, tautkan silaturahim. Senang nyebut Tapi kadang-kadang kita kalau bila dah tak puas hati tu kan, dan orang lain boleh tapi dengan dia tak puas dah. Dia siap pilih pula. Dan dengan orang lain dia boleh, tapi dia tak boleh. Kenapa kau pilih-pilih pula? Wahal nama dia Rahim tu. Contohlah kalau ada kebetulan nama Rahim, bukan Rahim sini ni Rahim tempat lain ni. Sri Lanka punya Rahim saya sebut. Kan? Nama bayangkanlah punya borek silaturahim ni, Allah letakkan sifat Allah Rahim tu dalam hubungan. Sebab itu akhirat besok kalau ada lah orang bergaduh, bercakap antara bercakap ni bergaduh lah antara seorang dengan seorang yang lain, bila dia bergaduh dan dia tak baik, akhirat besok bukan kita cakap. Akhirat saya tak dapat cakap dia yang tak nak baik dengan aku, yang tak ada. Aku nak baik dengan dia, ya Allah, dia tak nak baik dengan aku. Tak, kita semua senyap. Tapi Rahim tu sendiri akan sebut siapa sebenar dalam dua ekor tu tak nak baik. Macam tu. Tu sebab senangnya manusia selalu tapi buat tiga perkara.
Pertama, dia selalu sebut dia hamba Allah, tapi dia gemar buat benda yang Allah tak suka. Kedua, dia selalu sebut joki datang daripada Allah, tapi bila susah sikit mula mengelupur dengan manusia mana kena minta tolong ni. Dan begitu juga yang ketiga, manusia selalu sebut yang dia akan mati, tapi perangai macam tak nak mati. Termasuklah bergaduh dengan orang. Makna orang tu tak takut mati tu. Dia tak fikir pasal mati tu. Bergaduh dengan orang, kita boleh fikir bergaduh tu, tapi fikirlah sampai tak nak berdamai dengan dia sebelum kita mati. Saya tak kuat kau. Dah okey. Nak mula balik semula kau? Tak. Tak mula balik semula kau. Puih pula nak ingat nak balik tadi cakap apa tadi kan. Jadi makna kata kalau kita tak boleh baik, kalau kita tak boleh baik dengan orang, kita fikir satu benda je. Sampai tak aku hidup lama untuk aku minta maaf dengan dia. Tu ya. Tu sebab dalam perhubungan antara manusia dengan manusia, kan? Dua perkara yang paling mulia di sisi Allah, tapi borek nak buat. Berat nak buat, kau tak faham. Apakah dia? Yang pertama, minta maaf, borek. Yang kedua, memaafkan pun borek. Bukan senang, tuan-tuan. Saya ada satu sahabat saya, sahabat baik saya daripada sekolah rendah. Ketika dia di universiti, dia meninggal dunia akibat dibunuh. Ini cerita betul. Waktu dia dibunuh dan akhirnya diputuskan dapat maklumat yang hamba Allah ni salah pukul, salah orang. Jenazah sampai di rumah, ramai sangat orang, termasuk saya salah seorang. Bila bawa ke kubur, satu ayat yang keluar daripada ibu dia. Dia ada 2 orang anak je, seorang lelaki, seorang perempuan. Dia ada 2 orang anak je, dan dia meninggal je anak lelaki ni, tinggal anak perempuan seorang je. Bayangkanlah luluh hati anak tunggal lelaki meninggal dunia kes bunuh. Ketika sampai di kubur, ayat yang paling hebat daripada seorang wanita bernama ibu, dia kata, aku maafkan orang yang buat anak aku ni. Dekat kubur bukan tunggu lagi 5-6 tahun jadi macam tu. Dekat kubur dah cakap macam tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya tengok kehidupan dia tenang, tenteram. Bila kita cerita tentang silaturahim, bukan satu perkara yang mudah untuk kita laksanakan sebenarnya kadang-kadang. Apabila kita tidak meletakkan agama sebagai asas, apabila tak letakkan Quran. Tu sebab kita sebut, alangkah Nabi pun ampunkan umat, ni kan pula kita. Tahu dia jawab, itu Nabi. Dan bukan Nabi, dia kata. Maka bacalah ayat dia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Sebab apa yang terbaik? Sebab kena ikut. Ni yang tak baik tu juga yang nak diikut. Yang BTS tu, yang menyotong berjoget tu, tengok minat dan yang itu nak diikut Yang penumbuk terbalik ikut tumbuk kan tak ada tu. Saya tak nak sebut lebih-lebih lah, tapi cukuplah penumbuk terbalik macam tu kan. Yang macam tu, yang paling-paling nak diikut Nabi yang elok tak nak ikut. Dalam Quran sebut, kata Quran, tahu tak kitab kita? Tahu. Alkitab apa? Quran, tahu. Quran ni sebagai apa? Waktu nuzul Quran lagi tu, bulan puasa tu, semua orang mengkaji dah. Sebab pertama kali dalam sejarah PKP tu, semua tarawih kat rumah, nuzul Quran pun kat rumah, bukan main lagi. Akhirnya tahu, tu macam tu 10, 30, 40 tahun dengar ceramah tak pernah masuk dalam kepala tu, sebab dia khusyuk. Kan? Quran adalah furqan. Quran itu juga adalah petunjuk. Quran itu juga adalah sebagai penawar, sebagai syifa. Quran itu sebagai petunjuk. Semua dalam tu. Kan? Tapi kita tak ikut. Dalam Quran dah bagi tahu kayak kita, manual tu dah bagi tahu kayak kita dalam tu. Contoh ikutan terbaik adalah Nabi. Konolah ikut. Kan? Jadi jangan banyak cekadak kan. Ikut yang bila kita datang ni kan, pahal pula kita tak boleh salam pula tu kan. Sekarang ni macam-macam kata, tapi saya tak kisah dah, orang dahulu saya salam je. Ya tu dah standby ni, tak apa. Saya okey, ada orang yang bagi, okeylah. Pihak masjid memang kena siap kat sini, kat luar pun kena letak dekat tu. Tuan-tuan jangan tunggu masjid siapkan, kita lah siapkan sedekah letak.
pek pahala. Kan? Letaklah yang macam-macam. Yang jenis apa yang mahal sikit. Yang tak yang mahal sikit. Bila letak tu kan rasa lembut tangan tu. Macam tu kan. Buat sedekah kat masjid. Jangan tunggu masjid siap kan kita bagi kat masjid. Kan? Ada satu tu pula yang takan kat kaki tadah je. Canggih waktu orang nego kan ni. Kan? Betul. Kan PKP ni banyak hikmah. Orang perempuan hari-hari tanya masa PKP tu. Masa dalam rumah, masa berkurung tu kat rumah tu lah. Hari ni abang nak makan apa? Mencakap je. Mencakap je nak makan apa. Dia pula dah masuk grup masak tak jadi tu. Mencakap je tu. Hati-hati tu, jangan salah jawab. Sebab dia bukan tanya kosong tu. Hari-hari barang sampai. Aduh ya, ninja van kan, pos laju hari-hari. Ya Allah, muak betul dah tengok lah. Kan? Tapi tak apalah, yang penting dia rajin masak. Jadi kalau dimaknakan secara bahasa, maka ia melibatkan satu rahim ni melibatkan dua perkara, hablum minallah, hablum minan nas. Bila sebut hablum minallah, maknanya perjanjian kita dengan Allah, menjaga hubungan kita dengan Allah. Itu sebab kita sebut yang pertama tadi, manusia kata dia hamba Allah. Hamba Allah makna bila kata hamba tak boleh banyak cerita. Duduk, makan, tidur, macam tu je. Dan Allah suruh kata hamba, ini baik benda yang Allah tak suka, macam mana pula? Kan? Dia bos, kita ni pekerja, tentu-tentulah ikut bos, kan? Macam itulah. Dan gitu juga bila Allah dah arahkan, Allah perintahkan satu benda. Ni semayang tak? Kan puasa pun tak, dia lagi teruk period pada perempuan. Period tak berhenti. Macam mana? Kan? Macam mana tu zakat tak bayar? Kan? Jadi macam manalah dia kata dia hamba dengan tahap apa benda dia suruh tak buat. Kalau betul punlah dia pekerja lah, mau kena buang dah. Kan? Jadi mana kata tengok balik. Tu perjanjian orang kata vertical horizontal. Dengan Allah menegak, sesama manusia mendata keliling-keliling kita. Itu sebab bila sabut jiran, sahabat tanya siapa jiran kita ya Rasulullah. Rasulullah jawab 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat monong kiri kanan depan belakang faham, atas bawah tu macam mana? Ya Rasulullah, yang atas bawah tu macam mana ya Rasulullah? Nabi senyum ya. Kau ikut ajalah, Nabi kata. Rupa-rupa zaman kita baru jumpa rumah flat, rumah apartmen. Nak menunjukkan apa? Agama kita ini melangkaui zaman. Nabi dah tahu dah akan ada jiran atas bawah. Nampak tak? Tapi golak-golak ya. Atas bawah tu maknanya wajib baik. Duduk apartmen, atas tu siapa pun tak tahu. Atas mak kita ni siapa? Hontah tu. Tak pernah lah cek dah tu. Tak tahu. 40 kiri, 40 kanan, jangankan apa. Kita tengok ke Putrajaya beberapa tahun dulu. Berkongsi dinding apartmen, prisin. Putrajaya kan main prisin-prisin. Ada satu taman perumahan kat Seremban, dia pun pakai prisin mengado tu. Kan? Taman adalah secoet kecil ya. Prisin mengado tu. Nak jadi Putrajaya kat dia tak apalah. Tapi berkongsi dinding, berkongsi bumbung. Dah lebih 4 hari busuk mayat dalam rumah baru tahu jiran meninggal. Fikir tu. Jiran sebelah bukan kata langkau 10 buah rumah, sebelah rumah tak tahu. Tu sebab hebat orang dulu. Ya. Mana Poi Cik Tun kau bukan nama sebenar. Mana Poi Cik Tun kau? Tak tahu dah mak. Kepetinya biasa ada disidai kain, tak ada disidai kain ni. Risau dah. Tak sidai kain, risau. Petinya Alung pun pergi lah. Assalamualaikum. Salam. Pak Alung. Mak saya tanya cik sihat tak? Sihat. Itulah mak risau cik tak sidai kain. Tak ada. Apa cik? Tak adalah. Sebab cik pun dapat TV baru. Tu muncul Dia maklum pun itu. Mak, tak ada Cik Tun sihat, cuma dia tak sedia kain ini, dia pun dapat TV baru. Ya, kau basah kau TV nampaklah Cik Tun, nampak dia tu. Tahu. Masa tu mula tiba-tiba datang jiran bawa kuih. Assalamualaikum. Saja Zaraka takut kau tak sihat. Mana dah tahu dah TV tu dalam tu.
Nampak? Tapi itu yang jadi baik orang dulu. Pinjam garam, makin. Pinjam garam, pinjam gula. Pinjam tu maksud pulang balik dengan bondo dihasilkan daripada gula atau garam tu. Macam tu. Nampak tak? Lepas tu orang ni nak pinjam. Ya, macam tu lah. Orang sekarang yang kadang tak faham. Pinjam lah. Jangan. Bagilah. Bagi tu pula, dia bagi bokeh tau. Bekas-bekas. Dia bagi bekasnya, ambil lah. La ilaha Allah. Apa pula? Ada bagi garam tu ni, buat mihun lah. Sadap. Bau pun sadap. Bagi bokeh. Maksud apa? Pulang balik bokeh tu. Dengan makanan lain pula. Tak payah suruh, memang faham. Ini orang sekarang dengan bokeh-bokeh senyap. 30 hari, 30 bokeh hilang. Tak malu lah tu. Lepas tu tanya, Assalamualaikum, nak bagi apa pula ni? Tak malu tu dah. Tak, dia bukan apa. Nak minta bekas tu tak pulang-pulang. Tak nampak kan malu. Nampak tak? Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas pula iaitu adalah hubungan antara sesama kita ataupun dengan sesama manusia. Jangan ingat kita ni baik dengan orang Islam, ya tak, termasuk dengan bukan Islam. Sebab tu syiar dia. Itu sebab saya tengok kan, ada satu Tuan Haji Izzuddin Ghazali, sahabat saya, kaunselor penjara. Ada seorang banduan yang akan dihukum mati. Masa itulah, sekarang dah meninggal dah, dah dihukum gantung dah. Dalam tempoh 10 tahun sebelum dihukum gantung, dia sampai mengislamkan 19 orang banduan yang lain dalam penjara. Tu belum cerita lagi Abang Adam Kori. Abang Adam Kori masuk Islam tahun 2012. Payah betul dia nak translate balik tu kan. 2012 sampailah 2018, tahun 2019. Baru berapa tahun? 7 tahun kan. Dalam tempoh 7 tahun tu dia berjaya Islamkan 17 orang kawan-kawan dia. Kita berpuluh tahun Islam seko pun tak dapat. Bukan cakap orang dah, termasuk yang bercakap ni. Nak mudah-mudahan dalam saya berceramah ni ada lah kan, mudah-mudahan. Kita kadang-kadang tak tahu, betul tak tahu. Kadang perbuatan kita. Contoh, tu sebabnya kalau kita tengok bab jiran sendiri pun, jiran ni ada 3 jenis jiran. Jiran 3 hak namanya. Nabi kata jiran yang pertama, jiran 3 hak. Apa maksud 3 hak? Dia bersaudara dengan kita, dia berjiran dengan kita, dan dia Islam. Maknanya dia ada hak sebagai jiran, ada hak sebagai orang Islam, ada hak sebagai saudara mara. Pertalian darah ada. Jiran 2 hak, dia bukan saudara, tapi dia Islam dan dia jiran. Dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai seorang jiran. Dan satu lagi, jiran 1 hak. Dia bukan Islam, dia bukan saudara, tapi dia jiran. Dia ada hak sebagai jiran. Tiba-tiba lah buat jamuan raya, buat majlis makan-makan kat Masjid As-Sabirin. Kan? Masjid As-Sabirin ni masjid yang paling sabar sekali orang ni. Ada sebab dia bagi nama Sabirin tu. Sabar dia, kan? Jadi panggillah yang bukan Islam, yang keliling-keliling ni roket datang siap dengan makanan ni. Lepas tu dia datang, hai, betul-betul ke bagi makan? Betul, tak apa, you duduk, kita nak solat sekejap, you makan dulu. Hati tersentuh kan, dia jumpa imam. Imam, saya mau masuk Islam lah. Bayangkan, satu karyah ni dapat pahala. Macam tu lah maksudnya. Tetapi bila saya sabut 40 kiri, 40 kanan tadi, 40 depan belakang, payah nak baik, sibuk. Talabih-labih sibuk La ilaha illallah. Termasuklah yang perempuan ni sambil baring meniaga online, sibuk. Rapek ni nyau luar dah, sibuk. Tapik campur-campur dah. Kan, kadang-kadang suami ni balik, jiran dah keluar. Kita keluar, jiran belum keluar lagi. Tak bertambung. Lepas 5 tahun baru tahu jiran itu Samsul Debat. Contoh kan. Iyo tuan-tuan, saya dulu jiran itu, dia belok, dia berburak dengan saya tu. Kami ni nyiram pokok tu, saya berburak dengan dia. Lama tak burak. Dia tanya, bang, ada tak orang cakap muka abang sebiji macam berceramah dalam TV? Sudah. Saya kata, siapa pula yang muka macam aku ni? Saya fikir kan, rasanya aku dah tu. Saya kata, siapa tak nama yang tinggi cakap ni 9 kat tu je.
Siapa Samsul Debat kau? Saya tanya. Ha, dia. Tak tahu dah saya. Agak tengok depan-depan lain ke lah. Saya pun cakap dengan dia, bang, sebenarnya saya lah Samsul Debat. Dah lah bang, bergurau pula dia. Tak percaya dah. Tak percaya dah. Saya pun tak ada lah saya marah dah. Entahlah dah, tak percaya, macam mana lah kan. Buat. Lepas tu, dalam selang 2-3 hari saya balik, saya nak buka pagar. Buka pagar rumah saya nak masuk ke kereta tu, berlari dia pagar. Bang, minta maaf bang, saya botol-botol tak tahu abang Samsul Debat. Tak tahu dah. Kan, bini yang marah. Abang buta aku tu lah Samsul Debat, bini yang tahu. Kadang tengok muka depan-depan ni orang tak perasan. Saya kena ke masjid hijau tu. Saya memang kalau sampai, kadang saya dah sampai awal, saya akan masuk lewat sikit. Saya nak semayang kat belakang, senang nak jamak kan sekali. Saya sampai, dah sampai tu, dah habis bagi salam, saya bangun, saya buat jamak isyak 2 rakaat. Dah habis buat jamak, saya pun duduk, pakcik sebelah tu. Selama lah. Penjamah belum sampai lagi dia. Sudah aku salah masjid ke apa? Saya dah comel pula. Siapa penjamah? Samsul Debat nama tu. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Tak sampai cakap, dia sambung lagi. Semenjak kalau TV ni lambik datang Lambat. Tak kono pula aku dah. Langsung saya senyap tak jadi. Saya cakap dah, saya diam lah. Lepas tu datanglah JK masjid, dah perasan saya. Man, kita ke depan nak mula ceramah dah. Okay, saya pun salam pakcik tu. Cik, saya ke depan nak ceramah dah. Dia pun pandang. Saya pergi ke depan, sampai ke meja ni, saya pandang pakcik tu dah tak ada. Agak malu dah kan. Betul lah, kadang kita ni cakap siang pandang-pandang tu lah dia. Cakap malam dengar-dengar tu, tengok betul-betul. Kadang memang saya ni muda sebelum usia. Dalam TV nampak tua cakap tu kan, tapi kat luar ni okey je kan. Wahal baru je 2 hari ni baru sambut birthday. Saja dia beritahu. Kau ada nak buat apa-apa sampai ni tak adalah saja. Kan? Jadi maka dengan demikian dalam kita ni kita tengok mustahil rasa 40 kiri 40 kanan tu kita nak baik semua. Susah kan? Mengaku tak? Saya mengaku susah. Baik ya, nak pula saya ni ceramah masa bila? Ceramah kat luar sana sini pasal jiran kat taman saya tak sampai campur program dah. Betul? Tu yang kadang-kadang bila saya baik kenduri, saya panggil jiran dia, bang minta maaf bang, saya banyak tak dapat join program kat taman ni. Saya cakap, ya, betul. Macam mana cara Macam mana cara paling senang datang masjid, settle. Jangan sampai 10, 1000 kiri, 1000 kanan, depan belakang, semua boleh kena. Nampak tak? Iya, betul. Itulah cara dia, tak ada cara lain dah. Nak selesaikan 40 kiri 40 kanan kan? Sembahyang Jumaat dah tu je tengok. Sini pun sama kena register online kan? Sembahyang Jumaat, betul tak? Ke tak? Oh sini walk in ni lah. Nakit Soman kena tu. Ni 9. Kena daftar online. Lepas tu dengan bangga dia masuk dalam Facebook, alhamdulillah lulus. Dapat pergi sembahyang Jumaat minggu ni. Sampai itu tak ada. Saya celaku tu, saya orang tak datang. Betul? Tak datang. Apa hukum itu? Dosa tak? Dosa ambil hak orang. Dia nak tunjuk kat orang dia dah lulus, tapi dia tak pergi. Kalau yang tak sengaja, mungkin tiba-tiba ada emergency, tak apa. Setiap masjid yang dah daftar tu tak kurang 100 lebih tak datang. Jam. Jadi kota tu rugilah. Tu sebabnya kita pesan orang lain mana tu cuba je walk in, tak apa. Mana ada kekosongan bagi masuk. Dengan syarat jaga SOP. Itu dia. Kan? Sebenarnya elok SOP ni. Saya dah lama dah ada mask ni. Betul, sebelum PKP saya dah pakai mask ni. Kalau tidak tak rapik saya berjalan dah. Menggambar tak baby. Ponik pula dia menggambar. Yang nak menggambar tu semua tu tua. Tak ada lah saya kisah bab tua tu dah kan, tapi memang iyalah saya pakai ni pakai cimata kan, pakai topi, barulah pergi makan. Nak pergi kedai makan tu pula kena cari yang tak ramai orang. Tapi masalah yang tak ramai orang tu biasa tak sadap tu masalah tu. Kan? Ya. Tapi sebenarnya yang kita ni hand sanitizer ni, yang kita bersih tangan, cuci tangan dengan sabun ni. Bukan kata ni dulu lagi Nabi dah ajar an-nazafatu minal iman, kebersihan sebahagian beriman.
Jaga kebersihan, galak-galak cuci tangan. Memang iya Kita dah apa kerja orang tu. Cuba tengok orang yang membasuh, orang yang masak tu, tengok makin. Dia tengok yang buat roti topuk tu. Dia tengok. Roti canai tu lah. Roti topuk tu kadang-kadang mamak banyak, tak semualah. Pap topuk orang. Iya. Tu yang elok masing-masing tu. Awak makan elok orang tu kerap dah. Main-main. Tak korak mana tak tahulah kan. Tapi tak ni contoh, saya tak cakap semua dah kan. Saya tak cakap kedai mana kan, ni contoh. Jadi membangunkan hubungan baik antara satu lain. Itu sebab bertegur pula, bukan tegur saja, dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang dibangunkan di atas kerangka hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang mana akhlakul karimah ni nak tengok pada siapa? Pada Nabi. Cuba tengok Nabi baik dengan Nabi baik dengan siapa? Nabi sayang siapa? Pertama, Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Kita pun kenalah macam tu. Faham? Faham tak? Tak berani dia ngangguk mana rumah ada belakang tu. Angguk kata kan tak. Tak maksud isteri-isteri macam kita ni ramai laki isteri tu ramai tu. Maknanya dengan isteri kena baik. Kena sayang. Habis orang perempuan tak ada isteri, sayang pasangan sebab Nabi sayang pasangan. Tu pertama. Kedua, Nabi sayang siapa? Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi. Nampak? So kita kena sayang sahabat-sahabat kita. Kan? Sayang sahabat-sahabat kita. Bila sayang sahabat-sahabat macam mana? Contoh Nabi 3 hari tak nampak sahabat, dia tanya, mana pergi Abu Bakar, ada demam ke? Mana pergi Umar, dah 3 hari aku tak nampak dia. Makna kalau kita lah dah lama tak nampak jemaah ke masjid, mana pergi siapa tu dah lama tak nampak. Tu pun sunnah Nabi sunat. Tanya khabar, nampak? Nampak kalau tu Nabi sayang ahli keluarga Nabi, pun kita kena sayang ahli keluarga kita. Dan yang keempat, Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Makna selain pada tu Nabi tak ajar. Makna selagi mana di Islam kita kena sayang. Tentang parti dia lain kau jangan gaduh. Ya, ada tak Nabi cakap kau jangan baik dengan orang ni sebab parti dia tak sama dengan kau? Ada Nabi ajar? Tak ada. Kan? Parti tu tinggal kat luar masjid tu sembahyang kan lah. Kiblat dah sama. Ada kau cakap kau kalau nyokong parti nak kiblat kau rasnya. Imam kata ada tak ada. Sama ya. Kita yang gamah membeza-beza antara kita ni kenapa? Jangan disebabkan fahaman-fahaman kepartian itu menyebabkan kita berfirqah-firqah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kan, berpegang teguh pada tali Allah, yakni bersatu padu, jangan berpecah-pecah. Jangan. Itu ni aja. Saya cakap clear tu kan. Tak ada unsur-unsur apa kan. Tu. Sebab apa? Kadang-kadang manusia ni, tu saya cakap benda tu borek. Kita cakap memang senang. Melafazkan satu rahim, eratkan satu rahim, tautkan satu rahim, rapatkan saf. Tapi hakikat dia yang menyebabkan manusia ini jadi silaturahim itu terpecah-pecah disebabkan oleh itu yang Nabi sebut pada satu ketika. Akan tiba masanya nanti umat Islam ini didatangi oleh bangsa-bangsa seluruh dunia, ibarat ingin mengerumuni, ibarat ingin menjamah hidangan. Nabi kata apa hal pula macam nak makan kita, mengelilingi kita macam nak dimakan ni kita, kenapa pula? Sahabat tanya, adakah sebab pada ketika itu umat Islam tak ramai? Nabi jawab, bahkan orang Islam pada ketika itu ramai sekali. Habis itu punca sebab pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan, yang mana pada ketika itu dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Tak takut dengan Islam ni dah. Main-main ni macam-macam di balun ni, dikutuk masjid kita dicakap macam-macam, orang kita dicakap macam-macam. Penyakit wahan tu apa? Soalan ni sahabat tanya. Penyakit wahan itu adalah yang pertama cintakan dunia, dan yang kedua takut mati. Tu penyakit wahan. Jadi berapa nak takut mati? Mati itu pasti confirm. Ada siapa berani angkat tangan? Cuba ambil tarik nafas. Rasa sampai 1 tahun ni. Sampai tak boleh tak? Tak pek dah.
Kan ada orang sehat walafiat, elok dia tergolak-golak malam dah dengan camah. Besok dah tak bongkar dah. Dah koreh ke katil. Lah, hai meninggal seorang. Lepas tu mulalah ayat, patutlah malam tadi dia golak semacamnya. Nak mati pun. Nampak ayat kan. Orang kita ni kok mah buat teori-teori macam tu. Berhenti-berhenti lah buat spekulasi macam tu. Patutlah dia nampak dia monongnya. Cara tu memang dia nak rasuk-rasuk. Dia nak mati benar dah. Cik ayat dah kan. Pertama, cintakan dunia. Cintakan dunia ni ada 3. Pertama, terlalu sayangkan pasangan. Tu cinta dunia tu. Terlalu-lalu. Kaulah segalanya. Rut sahanaya. Kau sumber ilhamku manbai. Kau kunci cintaku di dalam hatimu ramlah ram. Macam-macam lah, macam tu lah. Punya sayang 7 hari mencintaiku 2. Macam tu lah kan? Saya tak tengok lah, saya dengar tajuk macam tu. Tapi jahat betul mak mentua tu kan. Dia dengar macam tu lah, dengar macam tu lah. Yo tidak, tak tahulah. Saya dengar macam tu kan. Saya tak sampai tengok dah kan. Tapi orang cerita-cerita macam tu lah bunyi. Tapi nampak tak? Punya sayang kadang-kadang tu sayang tu sebab dunia, bukan sebab akhirat. Alhamdulillah aku sayang suami aku tu, dia bimbing aku sama-sama solat, alhamdulillah. Macam tu tak apa dah. Tu tak suami I buat apa? Dia bagi I 2,000 sebulan. You ada? Nampak? Suami I bagi 2,000 sebulan dah. Besok padam laki aku tahu dengan duit-duit padam. Dia apa? Suami sementara, isteri pun sementara, lawa manu pun bini kita sementara sampai masa ji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskan jadi ji'un. Nak copek kan. Ya. Sampai masa mati. Berapa ramai bapak-bapak tunggal? Berapa ramai ibu-ibu tunggal? Tengok. Kan? Tiba-tiba dah tak ada suami, tiba-tiba tak ada isteri, tiba-tiba. Kita tengok waktu datangnya wabak dalam negara kita, betapa singkatnya nyawa. Seorang tu kono yang jangkitan, tempoh hayat dia nak ukur 14 hari je. Kalau dia boleh survive 14 hari, dia boleh selamat. Kalau tak, ji'un. Settle, tutup buku. Assalamualaikum. Habis. Betul? Masa tu baru tahu nilai kesihatan kan? Kesihatan tu macam mana. Kebanyakan yang tak boleh survive sebab dah dia ada dalam badan dah ada penyakit. Kebanyakan lah ya, tapi dengan izin Allah. Tak adalah kita menafikan tu kan. Tapi itu keadaan kebanyakan. Suami isteri sementara. Jadi sah kita fikir-fikir panjang benar kan. Jaga bini elok, jaga isteri elok, bawa ke arah yang diredai oleh Allah kan. Yang kedua, harta sementara. Rumah besar, saya ingat pergi mari dekat Melaka ni, saya mari rajin pergi pantai ni Kelebang Beach Resort tu. Rajin pergi. Dulu family saya kat mana tu pergi situ. Tapi makin lama makin tak ada laut dah. Tu tak adalah pergi lidah. Kan gama nengok dengan arwah wan dulu, gama nengok laut tu kan. Jadi bila pergi tu kan, nampak rumah besar-besar. Rumah ni lawa betul. Hari ni heran pun tidak rumah. Berlambak rumah besar dah. Kereta baru, kereta baru nampak berkilat parking. Wahal Azia tu. Tuan-tuan jangan golak, saya buat Azia ni. Jangan golak kan. Cantik kereta. Berapa lama? Paling lama pun 2 minggu. Kereta orang peduli pun tidak dah. Kan? Tiba-tiba nak kena bayar kali pertama dah mula boring dah. Tiba-tiba nak kena servis. Rotek mati, kena bayar. So dah mula dah tak ada rasa baru dah. Tak payah nak sonok-sonok mana, tak ada. Sementara rumah, duit macam tu ya. Berapa ramai yang cakap, aku pencen besok, dapat duit pencen, aku dapat duit KWSP, tak payah fikir apa dah. Dalam bank dah ada 500,000. Dan tak payah fikir apa. Dia kata dia tak payah fikir apa. Tak sampai 2 minggu pencen, dah jaga bank, pegang senapang. Tak, saya bukan menghina pengawasan, tak. Yang dah pencen ni khabar itu, dia tak payah fikir apa. Pemfikir dah tu. Sebab duit tak pernah cukup. Tu sebab masa saya ceramah untuk orang yang nak bersara dekat Kuala Lumpur tu, saya cakap, tuan-tuan dan perempuan ingat duit KWSP jangan dihabiskan untuk nikahkan anak. Kau tak mampu, baik cara tak mampu. Kau nak menikah, kau gatam yang mana nak menikah, kau cari duit kau sendiri. Macam tu cakap. Banyak cakap hutang kita daripada dulu nak menyelesaikan nak hidupnya.
bawa lah bini kita ke, suami isteri tu kita sesama pergi umrah ke, kan, buat derma kebajikan ke, kan, bagi sumbangan ke surau masjid ke, biar ada saham akhirat. Ni nak mengelek dia berkoci main bosa, kan, wes gede ni nyusah korang, macam mana cakap Jawa tu, dah bosa nyusahkan orang macam tu kan. Saya ada darah Jawa sikit, belah mak saya, tapi bunyi mentau sikit lah. Belah ayah saya Minang, jadi Jawa campur Minang jadi Janang. Dia tak berapa Jawa benar dan tak berapa Minang benar kan. Jadi macam tu lah. Jadi tu dia, duit habis sampai masa habis. Nabi sebut apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tu sebab Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan salah, bukan dengan miskin. Allah uji kaya dengan kecukupan. Itu sebab ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ada orang dalam bank ada 5,000. Oh, logo ada 5,000. Ada orang macam tu. Ada orang bergarut, aduh, kenapa duit dalam bank tinggal 10 juta, rasa nak bagi penampar ke tak? Tu saya cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 60 juta, 70 juta. 10 juta tu tengah susah benar tu. Iya tuan. Saya ingat arwah abah saya makin dalam poket, dalam beg itu kan. Bila apa? Kau ambil lah duit dalam beg abah tu. Kadang duit nak bayar yuran apa kan. Dulu yuran tak mahal kan, RM5, RM6. Bila buka nampak, bila ambil RM5 dia, abah dia tinggal RM10 dalam tu. Tapi dia tak pernah heboh dah pun. Tak ada. Tak ada. Senang hati. Elok. Tak ada. Malahan dia, arwah abah saya meninggal dunia, makin tak ada hutang tinggal dah. Kereta dah siap selesai semua, kau jagalah anak-anak elok-elok apa, tak tahu dia nak pergi. Arwah abah saya meninggal, umur genap 50 tahun. Meninggal muda, tak ada sakit, tak ada apa. Hari ni demam, besok meninggal macam tu ya. Tapi abah saya antara manusia paling kelakar dalam hidup saya. Sebab baik saya tak macam dia. Macam tu lah. Tapi memang ya, tak ada pening-pening kepala. Nabi pesan apa? Cari rezeki yang halal. Sesungguhnya halal itu cukup buat kamu. Arwah abah saya dulu pernah dia nak masukkan duit untuk saya. Masa tu duit belanja kan, minta abah saya nak bank in. Tak adalah banyak dah masuk dah. Masa tu kalau masuk RM50 ke banyak lah tu. Abah saya pergi dekat bank tu, masukkan duit. Masa tu saya belajar kat UiTM kat London, Alu Gajah Melaka. Lendu. Dia jadi dia bila dia dah masuk tu, dia keluar kat belakang, nak pergi kat parking motosikal dia. Ada seorang lelaki berlari kono-koja. Dia langgar arwah abah saya ni. Dia langgar, abah saya badan gemuk besar. Dia langgar, bob, jatuh beg tu, terbuka, dan lelaki tu tinggalkan beg tu lari. Dan orang yang koja tu terus tangkap beg tu. Beg tu terbuka, penuh duit dalam tu. Dia pandang arwah abah saya tu, dia pandang, "Pakcik, kita bagi 2 Dia kata tu. Arwah abah saya kata apa? Kau nak ambil, kau ambil lah. Abah saya pun start motor, balik. Mak saya punya marah lah dengar cerita tu. Apa abang tak ambil? Abah saya jawab satu je. Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak tu? Ya abah saya. Makna cari yang halal, insya-Allah cukup. Tanya orang dulu, apa yang tak susah cakap bagi. Apa bondo pun tak ada. Gaji main 1 lebih sebulan. Anak elok besar panjang, mantan darah cukup. Dah jadi pegawai, tiba-tiba lah nak ngajar kita, cakap kita tak boleh nak ajar dia. Orang dulu-dulu kok kemarau pun tahu cari duit. Kok banjir pun tahu alternatif, apa benda nak buat, mana nak cari, mana lubang semua ada, kopuk barang tu semua ada. Orang sekarang, habislah, matilah kita PKP, habis, matilah. Rumah besar, kereta besar, bercuti luar negara, tak ada kebantuan untuk kami. Kan, punya bongi ke pula orang seorang lagi. Sebab masalah hari tu, wabak tu datang melanda semua orang, tak kira siapa, termasuk penceramah. Iyo, kita orang yang penceramah ni bangang lah sekejap waktu ceramah tu. Dia tak pernah pasang tiang kamera sendiri. Sekali cakap 10 minit pun tak habis. Macam mana apa bodoh nak cakap ni? Biasa dah ramai macam ni ya. Sekali cakap seorang, lepas tu nak bagi lama, bacalah komen bawah tu. Kok komen tu tanya-tanya soalan, tak apa ni, cantik langsir. La ilaha illallah. Tak ada batu komen dia orang ni tu kan. Tapi betul, itu pengalaman norma baru orang cakap kan. Tapi dakwah nak kena sampai juga. Baru tahu, oh apa macam ni, oh boleh buat online macam ni, baru kita tahu.
Belajar. Kan? Tak ada. Alhamdulillah, makin heboh. Anak saya kan, tak best. Dah lama abah tak hantar pergi sekolah. Okay. Tak best. Dah lama tak pergi pasar malam. Mustahak pasar malam kat dia tu. Ayat yang ketiga, macam dah lupa-lupa muka abah macam tu. Ha? Orang asam betul dalam TV boleh tengok. Nak menunjuk nak abah jarang ada kat rumah. Kau ambil kau pek bulan ngadap muka abah kau tahu. Bila ada ketua warden dalam rumah kan, lain macam. Alhamdulillah, hikmah kan, kita dapat duduk rumah, memanfaatkan masa. Baru tahu rumah tu kecil ke besar. Baru tahu langsir tu berlubang pun. Selama ni tak dah nampak. Baru tahu yang rumah kita tak cukup ni, tak cukup itu. Baru tahu. Baru tahu rasa susah beli barang dapur. Baru tahu. Masa tu tak kira kau pangkat apa. Walaupun kau ahli Dewan Undangan Negeri. Bukan Datuk ni, cakap orang lain ni. Contoh tu. Sampai ke pasar raya, beratur. Samsul debat, tak samsul debat, belakang. Masuk dalam barang Nabi. Yang ada tergolek, tomato yang busuk-busuk tu ada lah. Man, punya dahsyat kesan dekat kita. Besarlah hikmah. Masa tu baru tahu orang tua dulu dah ajar menyimpan. Orang tua dulu dah ajar jangan kita membazir, baru tahu maksud apa. Lepas ni kau jadi lagi, kena hati-hatilah. Kena ready. Yo macam rakan-rakan kita yang artis ko, yang penyanyi pelakon ko, yang penceramah pun ada sahabat-sahabat saya. Dia dah biasa makan basah. Ada yang menyanyi tu, besok pagi function ni 10,000, potang 15,000, malam 20,000. Dia sehari kena 50-60,000. Walaupun itu dah kira sebulan tu beratus ribu dah. Dia dah kira dah. Sekali batal semua serontak, menung. Dalam paket tak ada. Baru tahu. Macam Samsul debat, dia okey ya, tak ada hal. Saya selama kini ceramah, dia tengok 300 pun saya datang, 100 pun saya datang. Tapi yang tu jangan dikurang pula ni. Ni contoh. Kan? Kan? Kita ni bersaudara dengan semua orang. Adakah kira sebab duit? Tak ada. Kenduri rumah dia pergi, rumah dia orang kaya. Ni orang miskin yang pergi. Tak ada macam tu kira dah. Pergi semua. Saya pernah tuan, saya diajak ceramah kat Benter, Pahang. Ceramah motivasi UPSR, gabung 10 sekolah Benter, Sempadan, Kuala Lumpur. Daripada Seremban begitu jauh. Boleh mabuk-mabuk pun sampai. Ikut jalan lama kan. Tapi bila dia cakap dengan PA saya tu, boleh tak? Boleh insya-Allah. Tapi bajet kita orang 300 je. Terangkek koning tu. Centualah. Ni mengaku ni manusia biasa, saya ngaku. Mai jauh tu. Tapi saya jenis saya tak batal program. Saya kata tak apa. Cakap dengan dia, cubalah tanya kalau ada topik-topik lain yang nak juga. Tak adalah kita pergi satu topik ya. Alhamdulillah. Pagi kat sekolah tu, potang ada satu surau tu, pun bayar dalam 200 ke 300. Malam tu ada satu masjid, siap dengan patin sekali. Patin sanun, la ilaha illallah. Dia kata, patin kita harga sama ke Ustaz? Dia kata. Patin biasa kita harga baru RM17 sekilo. Dia kata. Patin buah tu, patin buah RM200 sekilo. Paling mahal patin muncung RM600 sekilo. Tapi tu kalau kami makan pahit, jual manis dia tu. Dia kata tu. Itu ayat dia tu. Gelak saya mendengar. Kan? Tapi bila saya ceramah dekat ni, Allah nak tunjuk bila saya ceramah dekat sekolah kebangsaan Benter yang gabung 10 sekolah tu tadi. Barulah saya tahu calon-calon UPSR setiap satu sekolah tu, yang satu sekolah tu 2 orang. Yang sekolahnya seorang calon UPSR. Tak sampai 30 orang untuk 10 sekolah tu. Dan RM300 tu cikgu tu kongsi duit seorang sikit. Tu sebab saya togu pencamah-pencamah jangan letak harga. Kau ingat kau meniaga ke apa? Dan dia nak bagi banyak tu lah. Baik saya nak. Tuan-tuan bagi RM50, saya datang. Tapi tu lah sekali. Datang dia dah. Tak ada lah. Tak ada gurau. Saya datang insya-Allah. Kan? Iya, tuan-tuan betul. Tu sebab kadang polik ada orang cakap, kalau penyanyi kau boleh bayar 5-6 ribu, takkanlah ni penceramah kau tak boleh bayar.
Kau gila ke apa cakap macam tu? Kau tengok penyanyi tu siapa penaja dia? Kan? Malat makeup, telefon. Saya tak nak sebutlah jenama telekomunikasi tu sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Tapi ni kita pakai duit masjid, duit surau. Jangan niagakan dakwah, jangan. Jangan lupa. Kalau kita buka kitab hadis 40 tu tengok. 4 kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu sebab nak berlawan sesama dengan yang handal, nak tunjuk siapa paling handal, tu dilaknat oleh Allah. Kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongak kepadanya. Dia nak orang pandang tinggi kat dia dengan niat. Yang ketiga, menuntut ilmu untuk mendapat kekayaan dunia. Itu sebab jangan ajar anak, kalau kau nak kaya, kau belajar rajin-rajin. Jangan ajar anak macam tu. Dan yang keempat, orang yang menuntut ilmu supaya nak berlawan sesama orang tak pandai. Itu lagi teruk. Dalam grup WhatsApp tu berlawan sama dia. Lepas tu kejap-kejap dia potik hadis ni, dia potik hadis ni. Wah, Google dia. Kan? Tu dia. Jadi balik-balik pada hal persaudaraan tu pun macam tu. Tak ada nilaian duit dah. Tak ada. Silaturahim ni tak ada duit. Kadang-kadang adik-beradik boleh bergaduh. Tu sebab tahap standard persaudaraan dalam Islam ada dua. Satu nama dia ithar, iaitu mengutamakan kepentingan orang lain melebihi diri sendiri. Boleh tak boleh tu? Beratur panjang nak ambil lauk, tengok ayam tinggal 2 kotul, belakang ada 2 orang lagi. Kalau kita ambil, seorang tak dapat. Tak apalah, biarlah 2 orang tu ambil, dan tak ambil ayam pun tak apa. Dapat tak macam tu? Tak dapat tu kan? Dapat, biar ada dapat, dan tak kau lah. Macam tu kan, mereka banyakkan macam tu. Kan? Bawa ayam, bawa nak ayam ini, okey abang pergi beli ayam goreng. Ayam goreng, saya tak nak sebut nama ayam goreng tu sebab dia pun tak taja ceramah kita malam ni. Kan kambang kompi dia macam sebut nama dia. Dia beli ayam goreng tu yang gambar orang tua putih beruban tu. Macam itulah clue dia. Macam tu kan. Dia beli ayam goreng tu 5 kotul, 10 kotul. Sampai ke pintu pagar. Dengar jiran nangis, anak jiran, kenapa dek? Lapar, abang dah lama tak balik. Ya kau dek, nah ambil ayam ni, kau makan lah. Kesian nak cik tengok. Dapat tak macam tu? Mungkin boleh, tapi masuk dalam tengok soal jawab. Yang bini macam ni ayam. Dia tak tanya dah. Macam tu lah. Mana ayam? Nah. Kesian orang sebelah tak makan. Ni. Kan payah. Yo kan. Dia bukan takut bini dah, bini menakutkan. Orang lelaki kena ingat, kita ni ketua keluarga, kepala keluarga. Orang perempuan tangkuk keluarga jangan main-main. Tangkuk patah dengan kita mampu. Jadi mana dengar lah macam itulah. Biarlah dia marah tuan. Orang perempuan ni dia marah nanti tak apa. Orang perempuan ni dia marah-marah ke tak lama benar pun. Dia ponek kan dia berhenti, biarkan. Dia marah, abang ni, biarkan. Itu hiburan je dia. Kota orang perempuan bercakap sehari berbanding lelaki. Lelaki kota bercakap sehari 10,000 patah perkataan sehari. Dia berburak dalam ni, jumpa kawan-kawan, habis 10,000. Tu yang balik rumah. Okey ceramah ni bang. Makan tak? Tapik cakap dah, tapik dah. Orang perempuan 28 hingga 30,000 patah perkataan sehari. Masalah yang paling besar dalam mesti dia habiskan. Itu masalah. Dia kata tadi kan bang ceramah tadi pandangan tak tadi dia nak cerita je. Selagi tak tutup lampu dalam bilik tu. Oh ya, kadang cerita sudah nak tidur lelaki. Lelaki bila kota perkataan dah tak ada, dia tidur lepas tu tak ada apa dah. Jadi makna kata dalam persaudaraan tu utamakan kepentingan orang lain. Boleh tak? Susah nak buat mengutamakan kepentingan orang lain ni susah. Tetapi ada standard yang kedua yang lebih ringan, iaitu salamatus sadri, iaitu berlapang dada. Bila kata berlapang dada ni tuan-tuan, itu pun payah. Jangan cerita jiran, jangan cerita kawan-kawan, dengan adik-beradik sendiri pun tak boleh nak berlapang dada. Darah daging tu tak dapat dah. Pahal pula dia dapat. Ada satu kisah satu keluarga, seorang ayah ni mewasiatkan tanah untuk salah seorang ahli keluarga.
Setuju tak? Setuju. Tak ada tak siapa bantah? Tak ada. Semua tahu dah niat arwah tu. Meninggalnya arwah tu semua petikai. Apa sal bagi kat dia hotel? Sudah langsung dapat kat orang lain yang tak ada kono-mono dengan keluarga tu. Ayat dia, biar ada sesama tak dapat puas hati. Kan bangang tu. Wahal ada sebab arwah tu nak bagi kat dia, dah dihuraikan. Sebab orang ni dia banyak tolong kat kampung, banyaknya. Adalah saya tahu satu keluarga tu cerita macam tu. Ada satu adik-beradik tu pula, 7 beradik. 7 beradik, kemudian tiba-tiba ada satu tanah pinggir terbiar. Dia cakap dengan mak, adik bangsu ni kata, boleh tak nak usahakan tanah ni? Boleh lah, boleh tak ni adik bangsu kau ni dia nak usahakan tanah ni tanah pinggir. Adik-beradik kata, buatlah mak, tak tahulah dia nak buat apa, buatlah. Tak ada apa pun tanah tu, nak buatlah. Tanah tu terbiar tanah pinggir. Dia pun modal sikit, ambil JCB, boli tanah pun semua, ratakan tanah tu, dah cantik tanah tu, jual, buat joint venture, JV agreement dengan satu syarikat. Naiklah rumah kedai dalam 4 pintu. Masa tu harga dia dapatlah pulangan 1 juta lebih. Jadi dia pula cakap, teragak pula tak naklah makan seorang. Apa dia buat? Dia bagilah sikit janji ada. Dia bagilah. Masa tu saya tak tahu cerita ni sebab saya sama-sama dengan dia kat pejabat peguam. Dia bagi dekat yang seorang ni 25,000, yang seorang ni 20,000, yang seorang ni 5 boleh. Yang seorang ni 30. Saya kata pula lain pula. Saya tanya. Sebab yang lain tu ada hutang belum selesai, ditolak sesiap. Oh patutlah. Bila dah bagi tu, alhamdulillah, semua terima kasih. Selang beberapa bulan, dah ada bersuara, patut duit 1 juta lebih tu bagi sama rata. Dah bising pula. Wahal tadi memula semua tak nak tanah tu. Jadi 6 beradik ini memfailkan kes ke mahkamah, menuntut duit tu bagi sama rata, bergaduh adik-beradik. 4 tahun turun naik mahkamah. Akhirnya mahkamah memutuskan dia bagi untung. Itu ringkasan lah. Hakim tak cakap macam tu. Maknanya dia kalau dia nak bagi kat adik-beradik pun boleh, tak nak bagi pun boleh. Sebab dalam hak dia, hak tu memang mutlak kat dia, nama dia kat tanah tu. Jadi kalau dia nak bagi boleh, tak nak bagi pun boleh. Dia dah bagi tu kira okey dah tu. Akhirnya ditolak permohonan 6 plaintiff tadi dengan kos. Memang benda tu selesai di mahkamah. Hakikat sampai hari ni dah 6 tahun dah tak baik adik-beradik. Tak berbaloi tu cakap tu. Salamatu sadri, berlapang dada. Kita tengok dalam masyarakat, dapat tak lapang dada? Tuan-tuan nak tengok kan, tu penyakit apa, membawang kan? Apa orang sebut? Dia boleh tak jangan pakai membawang? Bawang ni barang kawalan tau. Kalau masak dengan telur dadar, kau masak campur telur hancur dengan umat sedap, betul? Kan? Tukar membangkai tu sesuai. Dia kan tak boleh. Kalau dengar Syed Abdul Kadir Al-Jufri, Ustaz Syed Abdul Kadir cakap, tanda-tanda dalam hati ni tak ada benda tak elok. Tanda-tanda benda tu dah ada tau. Tanda baru ada adalah bila ada sahabat-sahabat, jiran-jiran, rakan-rakan, saudara mara dapat sedikit kelebihan, kita tak rasa apa. Makna penyakit dah mula ada. Dengar kawan tu naik pangkat, yalah, dah ada penyakit. Dia sepatutnya dengar je naik pangkat, oh ya ke, oh, alhamdulillah, dia patut macam tu. Tapi yang confirm dah bertapak lama penyakit, dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos itu, tu dia confirm. Confirm penyakit tu dah lama dalam hati tu. Dengar anak dapat PSR 6A, macam anak dia seorang pandai. Apa masalah kau? Dia beli kereta baru, tadi curi kita apa? La ilaha illallah. Cubalah sanggup baik. Kawan tu dia baru naik pangkat, dia ko alhamdulillah, besok apa-apa nak minta tolong senang. Kan senang tentu. Ada budak anak apa tu dapat 6A, pesat alhamdulillah. Ada juga budak pandai kat karya kita ni. Dia beli kereta baru, ya ko, tak payahlah kita boleh tumpang. Apa salah? Ini tak dah ngaji apa tak, lama tak nampak pergi mana. Kau tahu tak dia pergi mana? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin.
Hamilah, hado jangan kau. Kau tak dengar habis cerita aku ni. Dia tu. Apa cerita Dia kan umur dah 65. Habis tu bini dia 25. Dia siap bisik tu. Bini 25. Pak tu kan sadap cerita tu. Apa salah Alhamdulillah dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Macam tu, elok. Ini anda tu, yang perempuan, bukan perempuan sini lah, tempat lain. Amalan pertama mati tu, la ilaha illallah, cubalah elok sikit cakap. Kalau kita tak puas hati dengan orang, kita dongki dengan orang, samalah ertinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Kita bukan petikaikan dia tu. Itu sebab Nabi ingat tak Nabi besar? Nabi kata, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang bagi nikmat itu. Allah bagi. Nak kata kocik, kadang kocik kat kita tapi besar kat orang. Nikmat kan hidungnya. Apa pun no hidung. Lubang hidung, pesek kau, mancung kau. Kadang kita tengok pelakon Hindustan dengan belago hidung dengan heroin dengan bengkok. Lawa. Tak ada lawa dah. Bila tengok betul-betul, tapi syukurlah dengan hidung kita ni. Alah, lubang hidung ni tak penting pun. Ya ke tak penting? Tiba-tiba tersumbek sebelah, tengok mengamuk time tidur. Allah, payah tidur. Bini abang ni mau makak-makak ni marah siapa? Nampak? Nikmat sebelah hidung pandang kocik yang memang. Kita mandi tersumbek telinga sebelah, caca ni anuang. Lagi tuang lagi terkeluar sampai ke hidung macam mana? Betul tak? Besar nikmat. Cuba tengok kita lahirkan. Ada tak siapa yang lahir-lahir Allah bagi kemudahan ke fizikal kita ni manual? Tak ada. Semua auto. Jantung kita pump automatik. Ada ke manual? Ada ke? Doktor tanya, ni lahir anak ni manual ke macam mana? Maksudnya ialah pam macam pam jantung. Kalau nak manual murah sikit lah. Tak ada. Bayangkan kalau kita dengar ceramah semua pam jantung sendiri macam ni aja. Sap dengar ceramah kan. Yang seorang tu lah ngantuk pula. Dah terlupa pam. Nak meninggal seorang lagi macam tu lah kan. Jadi setiap minggu, setiap bulan AJK Masjid Musyarat, berapa ramai meninggal ceramah tu. Jangan panggil lidah ramai mana meninggal time ni. Dia kata tak semua auto. Bila kita berdamah, bila kita relax, normal. Nampak tak? Allah bagi automatik. Bila nampak terperanjat, automatik macam tu. Automatik Allah bagi. Tak ada dah. Bila berlaku accident, bab tengok, jap nak buat apa ni? Terperanjat. Terperanjat. Tak ada. Automatik Allah bagi kayak gitu. Itu sebabnya besar nikmat Allah bagi kita. Macam tu jugalah benda-benda dalam hubungan kita ni. Allah bagi kita masyarakat yang baik. Jaga elok-elok. Nikmat Allah bagi kat kita ni. Kan? Cuba bawa bersabar sikit. Jangan kita nak petikaikan orang. Ni tak patut dia tu macam tu. Tak patut dia macam ni. Contohlah, yang tak habis-habis contoh pasal wakil rakyat. Contohlah kan. Wabidun. Dia tak patut jadi wakil rakyat. Kau petikaikan dia, kau petikaikan Allah. Cakap. Macam tu ya. Betul tak kan? Macam tu ya. Tak payah. Nak senang hati, tak usah petikai. Syukur alhamdulillah. Bini dia lawa, bini kita tak lawa. Bukan tak lawa. Perbandingan tak adil. Kita tengok bini orang kat luar dengan bini kita yang lipet kain. Mana sama? Mana sebilo bini kita pakai tudung macam ni. Pergi mana yang lipet kain? Jangan bohong lah. Dia kalau lipet kain memang kombang tu kan. Kombang, pakai t-shirt bandel. Contoh. Allah suami dia. Allah dia. Ya. Yang isteri pun sama. Nampak lelaki dan tak handsome. Tengok lelaki orang kat luar pakai ni. Bila kat rumah sama melambat. Tengok lelaki terlalap kat sofa tu. Dengan tak berbaju. Ya Allah. Seburuk-buruk makhluk. Jangan. Berdosa tu. Ni. Kan? Biar suami kita tak handsome. Biar bini kita tak lawa. Tutup lampu sama. Tengok orang dulu. Tu sebab adik-beradik, anak-anak semua ramai tu kan.
Dulu pukul 8 karena tak ada. Golap, raba-raba terasa. Okey. Tak ada banyak cerita lah kan. Ha? Dik kau golap apa pasal? Risau pula aku tengok. Kan tapi sekarang kan you tengok anak 3, 2 tutup kilang. Perempuan jangan main-main tau. Jangan mana-mana tutup kilang tau perempuan. Yang memuda ni saya ingat kan. 3 je dah. Nak tutup kilang pastikan bincang dengan pengurus dulu. Pengurus kalau dia jumpa tapak baru jangan main-main. Iyo. Beranak ya, selagi boleh beranak. Ya. Biar anak ramai 10. Lepas tu bila dah besar kan. Setiap bulan hantar WhatsApp. Assalamualaikum anak-anak ibu. Sekarang dah 25 hari bulan. Masih ada yang belum bank inkan duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu aja kan. Tak ada lah. Kan tak ada lah. Tapi kadang anak diingatlah. Doakan anak kita jangan lupa mak ayah. Sudahlah. Kan macam tu ya. Dia tak bagi duit tapi tak menyakitkan hati. Okey dah tu. Kan. Tapi tahu pun anak tu tak bagi duit belanja. Kan. Kadang orang tua ni bukan nak apa warna. Kan. Ambil nak. Kan. Kan berkirai serap dah. Kan. Bagilah hadiah ke mak tu. Mak kadang mak nak air tekan-tekan teh. Bolehlah air tekan-tekan tu. Makin pakai dapur kayu api, asap bila tiup pam asap muka-muka tu. Kan habuk kayu tu kan. Lepas tu dapat dapur gas. Boleh pula masa tu canggih bona periuk menyerit tu. Masak dah air tu kan dulu tu. Sekarang tak sampai masak dah. Tekan-tekan tu pandai. Tekan-tekan tu saju kan. Bolehlah bagi kat mak tu. Tu cakap tak payah kita dongki-dongki orang. Joki kita ada masing-masing. Itu ya. Cuba tanya ni ayah anda bonda ni yang makin. Bukan tak struggle dah bahasa orang Melaka cakap. Bukan tak susah, makin susah. Tapi alhamdulillah berkat tu. Banyak sabar. Sabar Allah bagi ganti. Itu ya. Sabar separuh daripada iman. Betul tak? Betul. Tapi tak pernah ada orang tanya separuh lagi apa. Tak yo pula lah. Dah 60 tahun baru nak tanya orang. Separuh lagi apa Ustaz? Separuh pada iman, separuh lagi adalah syukur. Syukur dengan apa yang ada. Anak dan seorang, syukurlah walaupun seorang. Ada anak, boleh doakan dan itulah. Hamilah dan belum ada anak, tak apalah. Allah bagi dan peluang rehat-rehat dulu. Kalau tak ada anak pun tak apalah. Agar Allah bagi aku peluang untuk jaga mak ayah aku dengan lebih baik. Mungkin macam tu. Sangka baik dengan Allah ni. Dan juga kita dengan kejiranan kita ni. Jangan bersangka-sangka. Jangan bersangka-sangka antara satu dengan yang lain. Yang paling penting saya nak pesan macam mana Nabi ajar. Nabi sebut dalam satu hadis, sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi jawab, mereka yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Makna jiran yang tak puas hati dengan kita menyebabkan kita masuk dalam kategori orang tak beriman. Amin. Itu sebab kena baik dengan jiran. Tetapi adab dengan jiran pula bukan mana macam tu neraka lah dia kan, dan sakit hati dengan dia. Imam Al-Ghazali kata berbuat baik dengan jiran termasuklah bersabar dengan kerenah jiran. Itu pula Imam Al-Ghazali aja. Makna kata kadang-kadang kita nampak ada seorang tu dia tak campur orang. Dia ni pahal lah, berlagak aku tengok. Kita tak pernah berbual dengan dia. Kita tak pernah tanya masalah dia. Jangan kita hukum dia. Cuba baik-baik dengan dia. Cuba jumpa dengan dia. Baru kita tahu rupa dia memang nak baik tapi tak tahu macam mana cara. Dia selama ni ayah kerja polis hutan. Mungkin selama bertugas duduk dalam hutan. Contohlah macam sebelum ni banyak dia kerja tu, mungkin ayah ni jenis bertugas tu kat kawasan tu tak bercampur dengan orang Islam ramai. Mungkin macam tu. Jadi bila dia membesar dalam suasana macam tu, dia kekok nak berbaik-baik dengan orang. Jadi kita tarik dia. Mungkin bila kita baik, oh baru aku tahu dia macam ni, rupa baru faham. Lepas tu baru tahu yang seorang ni pakak, rupa tak ada. Selama ni kita panggil
Ya, ada macam-macam. Itu sebabnya kita kena bersabar dengan kenajiran kita. Dan jadi saya tak boleh macam malam. Memang tak puas dia memang macam tu. Kan, memang macam tu. Sebab tu tanda-tanda memang kena panggil lagi. Tak, saya je beritahu je. Saya je beritahu je, kan. Nanti kita sambunglah part tu pasal silaturahim ni. Tapi satu juga saya nak pesan, minta semua orang tolong ingat hadis ni. Tolong ingat. Supaya kita ingat dalam hati kita sampai bila-bila. Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dua-dua dapat. Dunia lagi dah dapat balasan, akhirat tentu dapat juga. Iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi jangan minta jauhkan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsihi. Tidak beriman di kalangan kamu selagi mana kamu tidak mengasihi saudara kamu melebihi diri kamu sendiri. Itu sebabnya kalau baik kenduri itu lebih-lebihan. Bagi yang terbaik buat. Orang pula yang datang kenduri pula jangan banyak cerita. Tak sedap, jangan. Dia dah cuba. Mana ada orang saja-saja nak bagi orang makan tak sedap? Cuba cakap. Hari tu tak menjadilah masak Baik macam mana? Jadi kalau tu sebab Nabi ajar makan sikit. Bila peribah orang tu, macam tak suka tak adalah. Saya memang jenis tak makan banyak. Macam tu je. Walaupun dalam hati cakap tak sedap. Makan sikit. Kan? Itu kau ingat tu. Tu banyak lagi bab makan tu, tapi tak sampai mana. Memang kau nak panggil lagi ni. Betul. Sebab saya faham muka-muka Subonti tu saya faham. Kan? Kalau dia dah mula baik-baik tengok jam tu, tu saya faham lah tu kan. Mana tu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ingatlah, hidup kita di dunia ni sementara. Jadi dalam kesementaraan itu, kita kena ingat Nabi sebut, kalau kamu hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Kalau hidup petang jangan bercita-cita hidup sampai malam. Kalau hidup malam jangan bercita-cita hidup sampai esok. Disebabkan itulah selagi ada masa ni, tolong manfaatkan dengan tautkan hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Buat baik, sedekah banyak-banyak, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jadi rasa cukup setakat tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum tu sikit makluman lah, kat luar tu ada sahabat-sahabat saya, dia rajin ikut saya ceramah ni. Orang sini ya, orang Melaka. Tapi saya tak ada untung kat situ dah, just umumnya ni. Kan? Yang seorang tu daripada Tabuh Naning, Alur Gajah, Melaka. Dia berniaga barangan sunnah. Tengoklah apa yang ada. Buah kurma, habatus sauda, minyak zaitun, minyak bidara. Ambil tu saya colek sikit belakang telinga. Kau mau ngelupu malam kan banyak hantu tu. Kan? Yang seorang tu pula daripada Tampin, dia meniaga madu tualang, madu kelulut, madu hutan semua tu. Orang perempuan Bali tu tunjuk kat suami, bang, ini madu diizinkan dalam rumah ni. Cakap macam tu. Biar dia faham. Madu lebah tu. Cuma ada satu lah produk yang viral sekarang ni. Masuk minggu yang ke-6. Alhamdulillah dapat sampai ke sini. Kebetulan pula muka macam saya ada kat kotak tu. Itu susu kambing Al-Amr. Susu kambing ni baik. Alhamdulillah baru-baru ni kat Palung, Felda Palung 10. Seorang siap masjid tu, dia dah 6 bulan semayang kat kursi. Berpuih burut sana-sana minum alhamdulillah. Sebab susu kambing tu dicampur dengan madu dan juga kurma. Orang yang konceng manis pun boleh minum sebab dia tak ada gula. Hanya manis kurma dan manis madu. Mana orang perempuan yang hormon dan merayau tu boleh minum. InsyaAllah okey. Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari, dah tak ada. Tapi kau minum datang dia balik joki. Kemudian siapa yang ada gastrik pun elok, siapa sakit lutut, sakit tumit pun elok. Saya bawa tak banyak ada, mana yang ada lah kan. Kemudian begitu juga siapa yang ada masalah osteoporosis, sakit tulang, pun boleh insya-Allah. Ikhtiar mudah-mudahan. Tapi yang paling mustahak sekali dia tak ada bau. Kerana perempuan kan dia tak tahan bau kan. Lagi satu saya beritahu, saya ni memang dah lama putus susu.
Makna golak je. Budak-budak sekarang dia tak faham masuk betul susu tu kan. Tak, saya malam minum kopi O, teh O, Nescafe O. Adik-beradik saya dengan mak saya sama. Arwah abah saya dulu boleh, teh susu pun boleh. Tapi saya kalau minum teh susu, kopi susu, dia jadi macam sanak paut, macam sebu kan. Ada setengah kita macam tu kan. Tapi susu kambing ni tak ada. Dia tu nama penyakit tu tadi, tu lactose intolerant. Tapi yang ini jangan risau. Susu kambing tak ada masalah. Dia tak akan menyebabkan kita sanak paut, sabu, tak ada masalah. Tapi insya-Allah kan, apa nak, tak apa nak, ni Kang jangan tanya khabar tu, tanya dan poli. Ni cakap betul ni. Dan satu lagi, siapa yang nak tengok video-video terbaru saya tu, subscribe lah kat YouTube Samsul Debat TV. Tu dah ada. Budak-budak saya heboh buat YouTube kan. Bolehlah tengok kat situ Samsul Debat TV, tu subscribe. Macam itulah. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian pihak penganjur, tuan pengurusi masjid. Awal-awal dah tunggu saya. Terima kasih banyak. Saya minta maaf banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا